Ini kerja setan. Menipu. Kerja dia menipu. Menipu. Apa kesan dia, apa impact dia? Kalau you tak buat, gaji itu kita tak halal lah. Itu je lah. National leaders yang duduk dalam parlimen 222 orang. Dan ada seorang duduk outbox, third party. Kenapa takkan ada satu individu pun yang ada kemampuan untuk bincangkan benda ni? Betul. But now when they say not binding, what is this? Memang WHO tu bagi saya gagal untuk handle the pandemic very well. Tinggal antara rakyat dengan pemerintah saja hari ini. Kerana institusi kerajaan tidak efektif hari ini. Now the fear narrative is always being played. Dulu kita lawan politik, kita kata ada 3 major problem. Money, machinery dengan media. But money we can work around it. Machinery of the government we can work around it. But the media they censor. Their cake on the other side of the street. Can that stop? Can it be funded only by government? You faham that this is very, very serious. Selamat sejahtera dan selamat datang ke Lesung Batu Medic Show. Hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan topik-topik semasa tentang kesihatan. Dan topik utama hari ini ialah IHR, International Health Regulation 2005, WHO. Di manakah, adakah IHR ni akan menjadi satu power grab? Dan bersama saya hari ini adalah orang-orang yang anda semua kenal, sangat-sangat prihatin tentang isu-isu semasa. Dan bersama saya aktivis daripada Persatuan Pengguna Islam, Datuk Nazim Johan. Toki, selamat datang. Datuk Asri Yusof, aktivis, selamat datang. Dan Tuan Ahmad Juflis, Peguam dan juga Vice President kepada Parti Rakyat Malaysia. So, sedikit sebanyak sebelum kita mulakan topik perbincangan ni, IHR International Health Regulation ni merupakan satu regulation WHO yang digunakan semasa wabak, bencana dan juga penggunaan element of this regulation ni banyak digunakan dalam isu-isu pergerakan, komoditi, For quite some time, saya menganggap perubatan moden ini adalah satu benda yang cukup bagus. Zaman-zaman dululah. Dulu kalau nak cari girlfriend, nak cari doktor. Lepas tu dah tua ni kalau nak cari menantu, cari doktor. Tapi setelah berlaku pandemik baru ni, kita telah mendapat macam perasaan yang berbeza. The vibration itu sudah berbeza. Kejutan. Pasal semua dulu doktor lah. Well respected. Highly respected. Most respected. Tapi bila perkara ini terjadi, kita nampak keluar rupanya ada di belakang profession ini ada kumpulan-kumpulan tertentu yang menggunakan profession ini untuk menguasai apa yang mereka nak buat. Maknanya mereka menjadi satu powerhouse yang paling hebat. Pasal kalau kita berjumpa dengan doktor, bila doktor kata you sakit, terus sakit, kita pun percaya kan. Tapi setelah kita dapat lihat kebelakangan ini, kita nampak rupanya ia dipengaruhi cukup kuat dalam aspek policy atau direction. Maknanya badan ini menggunakan kekuatan dan pengaruh dia untuk menukar, untuk berbuat sesuatu, untuk mencari keuntungan. Especially badan-badan tertentu yang kita semua tahulah sekarang ni yang berkait dengan si Bengong, Bill Gates lah, dengan Rockefeller lah, macam-macam lah. Jadi, tapi benda ini pun kita pun mungkin sebab kita terlalu lemah. Sebenarnya kita patut lebih prihatin. Kerana kita pun tak boleh nak harapkan orang. Kita ingat zaman dulu, saya ingat zaman dulu,
WHO independent. Tapi belakangan ni kita dah tahu dia tidak independent. Tapi sebenarnya betul-betul pun lama dah tidak independent. Pasal mereka dipengaruhi, profesor ke doktor ke biasa dipengaruhi oleh badan dunia ini. Adakah kita lihat sebenarnya bukan hanya pada individu kesihatan, tetapi is the monopoly dapat disebabkan oleh funding yang datang. Dia funding dia macam ni. Pasal saya ingat zaman dulu tahun 60-an, kita masa itu pengaruh yang paling kuat adalah family planning. Family planning ini dijadikan satu agenda masa tu pun. Maknanya family planning, kalau family planning kita bercerita perancangan keluarga. Okey, siapa yang tak ambil family planning, mereka tidak dapat pinjaman daripada bank ataupun interest macam-macam dah digunakan. Pernah wujud. Ini biasa. Oh wow. Zaman dulu. Zaman 60-an. Saya ingat tahun 67, 68 ni tengah kerak. Dan masa tu juga filem-filem di TV RTM masa tu kebanyakannya bercerita pasal ubat-ubat ni semua kena pergi kepada ubat-ubat yang ada. Ubat tradisional tidak diberi penghormatan langsung. Okay. Jadi rupanya tanpa kita sedari pengaruh bertambah kuat. Dan dia masuk dalam sistem. Dalam sistem kerajaan pentadbiran dia jadi sistem. Lama-lama dia menjadi orang politik pun kadang-kadang tidak boleh buat apa-apa disebabkan sistem yang ada. Tak apa sistem yang ada, tapi jika sistem yang ada itu dipengaruhi oleh unsur-unsur perniagaan, oleh badan-badan tertentu, then that is wrong lah. Jadi ini yang kita hadapi sekarang. Dan IHR hari ini telah kelihatan macam mana hendak digunakan oleh puak-puak tertentu. Kita boleh panggil penjahat pun boleh. Penjahat tertentu ini untuk mempengaruhi. Yang kita tengok macam mana kita lalui baru-baru ni prosesnya. Macam mana pandemik baru-baru ni terjadi. Macam mana duit begitu banyak, orang mati. Nyawa tak ada erti. Nyawa has got no meaning. Pasal it's just bilangan. It's the numbers. Jadi IHR nampak kayaknya hendak digunakan untuk kuasa yang lebih kuat yang orang tak boleh tanya. Kalau kita tengok yang paling teruk sekali Afrika lah, saya ingat teruk ya, maknanya mati juta pun elok aja, tak ada apa, tak ada siapa kisah pun. Untuk menguasai polisi direction dunia ke arah apa yang mereka hendak. Jadi rasanya kita semua pengguna kena sedar. Pasal saya nak share yang ini saya nak share dengan semua para pendengar di luar sana. Tahulah, sedarlah puak-puak ini kerja dia menipu. Kerja dia menipu. Menipu. Dato' Asri, I want to jump to you. Dato' Asri memang bagi saya been following isu ni memang secara terperinci lah. I think kita sedia maklum mungkin lebih pada setahun setengah bila isu ni mula naik. Apa yang dirisaukan dalam amendment ni? Sedangkan amendment ni saya rasakan ada segmen-segmen amendment ni perlu. Tapi ada segmen yang juga yang sangat bahaya disebabkan oleh kita lihat bila berlakunya pandemik 2020, there was some leakage, there was some loopholes. Adakah they are looking to tighten this or they going to lock us again dalam satu senario that bila akan buat lagi amendment yang lagi dahsyat, lagi ketat, kita akan tersepit dalam regulation ni. Daripada our counterpart dekat sana. So now they finally pada 27 Mei last year 2022 then they come up with what they call it amendment. The so-called amendment. Lebih kurang 307 amendment yang dipropose. Dan gladly or sadly you can say it, to say that paling banyak amendment ni datang daripada Malaysia. Satu negara yang sangat kecil. Bukan daripada Dr. Roland. Dengan the most yang dipropose amendment 7 Jun. So yang kita risaukan ni bila dia buat amendment, ada dalam artikel tu dia mention bahawa amendment ni kita boleh reject. Tapi dia bagi time dia. Dia bagi time dia 18 bulan. That is the rejection period. Dan that rejection period will come into place 1 Disember 2023. It's about 2 months from
From now. 2 bulan dari 2 sekarang. bulan. 2 bulan lagi. So saya wondering bila we go through this amendment, kita tengok dia ubah. The WHO ni, they call it World Health Organization Convention Agreement, they call it WHO CA+. They put a new term. So they define what is meaning by infodemic, what is meaning by vaccine. Defined by them. What is, they say apa ni, what do you call it, infodemic. Dan bagai-bagai lagi lah sini. Financing, how to go about. And then they come bersama-sama dengan Amendment of IHR 2005-307. So dalam amendment ni, kalau saya pergi satu persatu, tuan-tuan pun akan menangis. I go for amendment first lah. Dia kata article 1. For sure lah, this definition. The standing recommendation dengan under article 16 dari temporary recommendation under article 15. Dulu sebenarnya is not binding. Pasal by virtue penubuhan WHO adalah coordinating body saja. Betul. But now when they say not binding, what is this? Now it's becoming binding. I'm gonna pause you there and get to our lawyer. Okay, thank you. Apa yang kita fahamkan dengan binding dan non-binding ni sekarang ni? Apa yang kita kena risau? Yang setahu saya, macam binding ni maksudnya you tertakluk lah. Non-binding ni, I boleh dengar lah. Kalau kita tengok pandemik COVID-19 yang lepas, sebelum tu belum binding lagi. Sebelum tu belum binding. Tapi kita nampak apa yang berlaku pada ketika itu merupakan satu rapasan kuasa secara global. Satu jenayah terancang. Sebab kita cukup peranjat. Sebab walaupun dia non-binding at that time, atas dasar darurat pun mereka melanggar apa yang dipanggil Nuremberg Code protokol. Saya nak jelaskan perkara ini penting sebab selepas Perang Dunia Kedua, apa yang berlaku di bawah Undang-Undang Antarabangsa Hak Asasi, kita telah menggariskan yang kita juga terima konvensi ini bahawa mana-mana darurat atau perang pun juga tidak boleh ada 4 perkara. Iaitu pertama ialah tidak boleh ada perhambaan, tidak boleh ada penyiksaan, tidak boleh ada tahanan tanpa undang-undang yang sah. Yang last sekali ialah tidak boleh ada apa-apa pun medical treatment atau prevention tanpa informed consent. Itu digariskan sebab apa yang berlaku ketika itu ialah doktor-doktor zaman Hitler masa itu, dia gunakan treatment gas chamber, ramai orang Yahudi mati. Dan kes ni bawa ke mahkamah di US. Dan mereka punya defense ialah kami terpaksa buat kerana diarah oleh Hitler. Dan ini zaman perang. Tapi tetap undang-undang kata tidak boleh. Jadi cukup memeranjatkan dalam kes hari ini, bila kita sign borang konsen tu, sebenarnya tanpa informed consent. Kita tidak tahu apa manfaat dan keburukan mengambil vaksin ini. Ini yang saya cukup bimbang kerana buat pertama kalinya mereka melanggar even hak asasi antarabangsa. And this is bagi saya it's proven and they did it globally dalam 3 tahun ni. Sebab tu saya gunakan perkataan apa ni global kudeta. Saya sebenarnya mengambil statement daripada satu Archbishop Katolik daripada Itali yang dia menerangkan bahawa betapa bahayanya keadaan ini. Dan lagi satu juga bila selain daripada dia melanggar hak asasi ni atas nama darurat ni, kita hari ni dengan pindaan ni pun kita bincang, kita cukup risau sebab apa? Sekarang darurat kesihatan, besok darurat iklim. Dan kita cukup bimbang kerana dengan ramasan ini ataupun dengan pindaan yang akan berlaku tak lama lagi, dia akan terus melucutkan kuasa rakyat untuk defend diri dia. Rakyat tak boleh nak defend lagi. Dan juga kita tengok hari ini kalau di Malaysia, kuasa kerajaan kita hari ini, kuasa eksekutif, parlimen dan kehakiman dah tak boleh membela rakyat hari ini. Hari ini sebab tu bila kita hantar memorandum bersama dengan PPIM dan sebagainya pada Agong minggu lepas, kita nak bagi tahu bahawa hari ini tinggal antara rakyat dengan pemerintah saja hari ini. Kerana institusi kerajaan tidak efektif hari ini. Dan hari ini juga saya nak bagi tahu surat khabar dah keluar 5 Oktober hari ini bahawa mereka nak sponsor lagi satu dana ke atas penyakit X yang mereka tak ketahui, macam COVID-19 juga. Tapi dana tu nak diberikan. Jadi saya nampak saya rasa just nak celas sedikit tentang that. Bila kita lihat pada ideologi this disease X ni, dan mereka
memaklumkan kepada dunia around this time, this is the time semua negara kat dunia akan buat pertimbangan dan perhitungan untuk bajet dan belanjawan. So, you must understand one thing. They need to get you to be credit hungry dulu. Go into the national budget and provoke the healthcare system and say, this disease akan datang. Jadi akan datang dalam belanjawan bulan ni, akan kata mungkin akan ada peruntukan sedikit-sedikit sebanyak, berapa bilion, diperuntukkan sekiranya berlaku something like this, kita bersedia. This is something just to soothe the public, kata kita ada duit. And this thing akan berlaku dekat semua kerajaan kat dunia. And when next year comes, if sekiranya berlaku sesuatu, budget is ready for them to count. Correct. This is stage. Saya memang setuju perkara ni sebab salah satu political deklarasi yang mereka buat 2 minggu yang lepas di United Nations, 21 September. Mereka dah buat satu deklarasi di United Nations meminta pada semua negara-negara bersetuju untuk saja WHO sebanyak 30 bilion USD setiap tahun. So they are building this narrative. Jadi, dan sebelum ni perlu kita tahu juga macam mana pula kerajaan masa pandemik boleh taja beli vaksin daripada Pfizer yang ada track record jenayah yang bayar sampai 3 bilion kerana menipu isu vaksin dengan marketing dia, dan kita sign this non-disclosure agreement, tutup dengan akta rahsia rasmi pula lagi. So kita sign secara sukarela tanpa informed consent. Sekarang bila sakit pula hari ini, saya dapat tahu saya punya klien yang sakit hari ini, dia nak bayar berapa? Klien saya ni dah mati, dah sakit, dah buta. Dah ada bukti bahawa doktor swasta kata ini sebab vaksin. Tapi mereka sekarang ni tawarkan kepada klien saya nak bayar pampasan tanpa pengakuan liability sebanyak 2,500. Jadi hanya sebiji mata bernilai RM2,500. Ya. Jadi memang itulah harga manusia. Betul. So even tapi just to share this kepada semua penonton, negara South Africa dalam mahkamah mereka telah memaksa their Ministry of Health untuk declare the whole document of vaccine purchase. And harga actually kita kena kat sini, kena post. Tak payahlah kalau satu negara dah buka kita dah. Buat minta mahkamah keadilan lah. Tapi bila benda tu terletak dalam akta rahsia rasmi and everything, it's going to be very hard. So when one country macam South Africa dah declare and show that the cost of one vaccine only is brought down to only $10, then we know lah. Variant X. Okay. Variant X ni kita tak tahu apa benda. X5 tak tahu apa benda. Tapi Dia punya vaksin sudah siap. I'm not a doctor. You doctor. Dia buat doktor, dia buat ubat biasanya protokol untuk menyediakan vaksin ambil masa minimum 5 tahun. Yes. Mana ni dah ada. 5 ke 7 ke 10 tahun lah. But minimum 5 years. But now dia orang tak tahu pun ni lesong. Bobo je lah. Tak, dia tak tahu. Dia tengok benda satu tapi dia dah buat vaksin. So macam can you comment? Okay, so bila kita rujuk kepada isu disease X yang mungkin memang was very viral last week kan. Kita lihat X tu they said it's just a placement name lah. Kita tak tahu apa nama virus tu, so kita nak letak. Tetapi bila saintis tu akan kata mereka buat perangkaan that 50 juta akan mati and everything. This is the same thing they did in UK when they went into their computer modelling and they kata this much of people akan mati, and silap calculation, memang terpesong sangat. They got the direction wrong. But you see, yang ni yang kita katakan dalam global health order pun, ataupun management, ataupun governance pun, ataupun advisory pun lah, dalam bahasa yang lebih lembut, kita nampak memang WHO tu bagi saya gagal untuk handle the pandemic very well. They said it was okay to open China. They said it was okay for air travel. And then when it got worse, baru they declare as pandemic. Dia tunggu sampai bulan, kalau tak saya bulan March, I think March to announce when something was already going on. Yeah, they have a very limited number of people who manage the organisation.
satu, and then dia akan gunakan all the healthcare ministries around the world to do their job. To do their job. So when it comes to this variant X ni, there is no virus yang mungkin ni boleh kata kita boleh predict virus ni akan boleh mutate and everything. Tetapi you can have right infrastructure sekiranya berlaku pandemik ke apa-apa. This kita ambil example. Masa time 1999, masa kita ada Nipah virus outbreak, kita masih ingat what happened dekat Negeri Sembilan. And masa tu kita guna military untuk clearkan all the kinzih in that location. Tetapi bila kita lihat berita sekarang ni, they will feed something and kata, oh dekat Kerala ada Nipah virus, satu dunia dia akan buat gempar-gempurkan and everything. Kalau macam tu kan, setiap minggu kalau laporan kes denggi dekat Malaysia tinggi, satu dunia boleh takutkan, oh you will get dengue. No, it's now the fear narrative is always being played. Why? So they can get funding, their funders can get more money, they can roll out more products. Kita punya discussion. Pada 25 hari bulan September, 3 of you gentlemen telah pergi ke Istana Negara untuk menghantar satu memorandum. So it went kepada semua media masa. Semua media masa I nampak mereka buat laporan, and I think it was very good. At least finally media dapat pick up. Tetapi, and even I realise daripada Parti Rakyat Malaysia, multiple individuals termasuk the president, everything has gone out to make police reports dan sebagainya. Kenapa parti-parti lain yang duduk dalam parlimen or akan duduk bersidang pada bulan Oktober ni, sementara budget is discussed, adakah mereka akan membincangkan benda ni disebabkan this information dah sampai kepada pintu istana? Siapa nak jawab? Saya rasa sekarang ya, apa yang terjadi ini adalah sindiwara yang mereka rancang. Macam tengok TV lah, tengok siri apa benda dia nak buat. Jadi mungkin sebelum ini ramai yang doubtful. Sebenarnya masa kita bawa isu ni dulu, masa kita nak minta judicial review, kita nak cari doktor seorang pun yang nak sign affidavit, sukar sangat. Saya ingat masa tu 2-3 orang je lah. Dr. Roland, Dr. Hafiz, Dr. Sani, yang saya ingat lah, yang sudi nak menandatangani affidavit itu. Jadi benda ini kita menongkah arus. Pasal kita sendiri dikekang daripada macam-macam lah. Tapi saya rasa rakyat sekarang ini sudah lebih merasai celik ya. Kalau kita tengok yang pertama lebih kurang 90% lebih ya mengambil suntikan. 85 first one. Second one 85. But second one 85 lah. 85, lepas tu akhirnya 50. Booster jadi 50. But the last 2.5%. Jadi saya harap istana dengan sampainya ini ke istana, pasal kita yang telah hantar, kita hantar kepada PM sendiri, kita hantar pada Agong, kita hantar pada Negeri Sembilan, kita hantar kepada Johor, kita hantar pada Perlis, kita hantar pada Kedah, dan semua wakil rakyat. Jadi kita buat ni apa yang kita mampu saja. Kita rakyat biasa yang tidak ada kepentingan apa pun kecuali keselamatan. Jadi benda ini kita dapat sampaikan, dan saya harap ini merupakan satu permulaan rakyat mengambil masa depan dia di tangan dia. Dan hari ini kita berhenti ramai-ramai. Kita sekarang ni kita nak semua rakyat bersama kita. Because sudah jelas kita tidak ada kepentingan. Tapi buruk mana yang ada yang dapat duit? Siapa yang kaya-kaya? Tak kena tanya tengok siapa kaya. Saya tak tahu orang kementerian ke, menteri ke, tak tahulah. Okay. Berkenaan that one thing yang saya perasan, benda ni jadi satu trend globally. Kebanyakan individu-individu yang memegang tompok-tompok governance lah, jadi pengarah and everything, they are planning for a retirement fund or retirement plan. And it's very obvious that they have this retirement agenda that
once they leave, they need to have their cake on the other side of the street. Maksudnya lepas retire je, I dapat jawatan kat sini, I dapat jawatan kat sini, and mungkin dijanjikan dengan gaji-gaji besar. Lebih lagi bila penguat kuasa dah quit government, tomorrow they are appointed by Big Pharma to do the jobs. Saya rasa saya tahu siapa tu. Bukan seorang. Generally. Bukan seorang. I'm talking about the whole world. The industry. Offer tu. Pernah baca tak buku Homo Deus ni? Datuk Asri lah tu. Homo Deus ni ditulis oleh Noval Harari ni. Profesor. Dia ni penasihat Kaswek World Economic Forum. Buku dia kalau you buka dia punya mukadimah pun dia kata to my beloved husband. Anti-God. Dia seorang historian detail David. Saya tu pasal dana tadi ni. Dia bincang panjang lebar tentang evolutionary humanism. Sebelum saya cerita tu pasal dana ni. Sebab selama ni kita dibiasakan dengan konsep libertarian theory, human right atau dipanggil liberal humanism. Lepas Perang Dunia Kedua lah, banyak kan kita ambil agenda tu. Dan Barat, kita terima Barat gunakan konsep idea hak asasi dan sebagainya. Dan siapa yang tak saiz, bila Noval Harari bincang benda ni, dia kata ini dua ialah permainan mereka. Sebab yang paling penting ialah sekarang ni mereka menggunakan sebab dalam Islam pun Iblis tak nak sujud pada Nabi Adam tu kerana dia rasa lebih hebat. So sistem evolution humanism yang berlaku di dunia hari ni macam tu, sistem kasta. Atau dipanggil goim. Atau now macam Kasut kata apa? You will happy but you own nothing. Useless eaters. You are useless eaters. So konsep-konsep ini dibina rupanya dalam buku ni. Dan saya pula baca lagi detail lagi. Mereka actually menggunakan pandemik kesihatan ni sebagai cara untuk reset. That's why Kasut kata apa? This pandemic is rare and is a narrow window to reset and to change the world. Narrow window. Satu tingkap kecil. Hendakan untuk menggunakan asas kesihatan untuk kontrol kita. Dan lagi satu pula, dia bincang lagi dalam buku tu. Dia kata masa subprime mortgage masa tu di Amerika, bank collapse bertrilion. 2008. And dia kata the only way to come back to get their money ialah to make sure government sponsor through this pandemic. Dia sebut gunakan biomedical technology. So saya bila baca benda ni, saya start realizing bahawa mereka dah prepare daripada awal. Sekarang dia dah songlap duit Amerika atau duit dunia melalui subprime mortgage. Sekarang ni tipu duit negara lain pula macam kita melalui pandemik. So ini perkara besar. Sebab tu buku ni memang cukup real. Mereka tulis buku ni. Okay, so I akan lompat sikit. So bila kita lihat pada isu ni, one thing yang I always tengok sekarang ni kepada our system, our national leaders yang duduk dalam parlimen, 222 orang. Dan ada seorang duduk outbox, third party. Kenapa takkan ada satu individu pun yang, because bila lihat kepada this thing, the biggest thing akan datang nanti is the ESG, environment, social, governance. And WHO sendiri pun ada program-program LGBTQ for Europe, education tentang pornografi untuk budak-budak kecil dan sebagainya dekat Europe. And this kind of influence akan datang juga melalui this system tak lama lagi ke sini. Benda ni akan digunakan melalui unsur-unsur international health regulation. Dia kata lepas ni tak boleh ada 2 gender. Kena ada 4, kena ada 5, kena ada 10 dan sebagainya. US, dia bagi tahu the fastest growing religion in US, you know. The fastest growing religion. Dengar orang Islam Melayu, ulama. Fastest growing religion in US adalah transgenderism. LGBT is coming here. Bagi tahu celah Toki tadi. Dia cerita pasal hantar kat istana. Kita buat ni, kita hantar ke istana. Why? Because of what you say tadi. Nobody from the parliament side is picking this issue. So kita buat surat ni. Bila we following this thing and then we have contact dengan international, dengan Singapore, whatever lah. So we are very confident that this thing adalah merupakan satu instrumen yang akan, orang kata apa ni, the sovereignty of the country.
So berdasarkan kesedaran ni atas taat setia kepada raja dan negara, betul tak? Okay. Kedaulatan undang-undang, the perlembagaan, you bacalah apa nama tu? Apa? Tok ni? Apa nama tu? Kita punya Rukun negara. Rukun negara. Habis. Semua dah bagi orang tu, tapi semua dah collapse. Saya negara lah kita buat kat sini. Kenapa orang parlimen tak buat? Kenapa pegawai kerajaan tak melakukan benda ni? Dulu at my time, kerajaan tak boleh. Pasal dia dulu ikut at my kerajaan. time So, orang politik nak masuk jawatan pun we check. Sekarang ni dah jelas ancaman, dah dalam kelambu lah kita. Kalau kita lihat dekat negara-negara luar, Australia, UK, Canada and everything, mereka rakyat mereka boleh hantar petition. Kalau lengkap petition 50,000, 100,000 and everything, petition tu terpaksa naik kepada parlimen mereka. Betul Betul. Ya, so here kita tak ada option. Walaupun kita boleh bombat bising di media sosial ataupun kita hantar surat rasmi kepada istana, tapi apa yang kita nampak, my view is, kenapa kementerian yang bertanggungjawab, menteri yang telah pergi ke event-event yang besar-besar ni dekat Geneva or New York dan sebagainya under United Nations ke WHO, they are still not saying anything regards to this amendment. Kalau kita dah buat banyak bising macam ni pun, dah pergi pada media sosial and everything, kenapa mereka berdiam diri and not even giving a say that yes, we agree to the amendment, or no, we do not agree to the amendment, or we do not know anything what is happening. I think benda tu is something very valid for them to come out and say. Kalau tidak, benda ni kalau tak dijalankan akan jadi kepada isu macam a few years ago bila kita ada isu tentang ICERT. It can become like that again. And then they will look bad to the government. At least we know what is the direction. Kalau ada amendment pun, can you agree to some amendment or can you disagree? I would say it's not, bukan kita boleh kata no kepada amendment. I setuju certain amendment perlu. Certain amendment I think is too much. Saya nak bagi sikit ulasan pasal perkara ni kan. Sudah tentu pindaan dengan pandemic treaty WHO tak pernah berlaku sebelum ni. Jadi salah satunya ialah mereka menggunakan teknik censorship. Tidak ada diskusi awam. No freedom of speech. Saya sendiri selain daripada Facebook, saya punya WhatsApp pun kena tutup. Buat pertama kalinya. Jadi kita cukup terperanjat bahawa buat pertama kali is a censorship yang jadi problem. It's not about, orang kata dulu kita lawan politik, kita kata ada 3 major problem. Money, machinery dengan media. But money we can work around it. Machinery of the government we can work around it. But the media they censor. Itu yang kita punya concern yang pertama. The challenge of the politician. And something to tambahkan is baru-baru ni kalau kita lihat kebanyakan doktor-doktor di luar negeri yang memang ada channel YouTube and everything, they have already mentioned that from now onwards Facebook, YouTube dah pergi, they have a misinformation and disinformation punya thing, and akan dikontrol oleh WHO saja. Yeah. Maksudnya apa naratif WHO? Betul. We have to pindaan follow. Pindaan definisi infodemic. Why they gunakan definisi pandemic? Because they've learned of their mistake during pandemic. Sebab masa pandemic, when they do the censorship, ada banyak doktor-doktor yang berwibawa yang challenge this narrative. Lepas tu editor cuba nak censor. Jadi saya dengar ada beberapa statement mengatakan, kenapa you censor? Orang ni pakar. Dia ada background yang authoritative tentang isu COVID-19. Kenapa you tutup dia punya kenyataan? So now they learn this mistake. Walaupun dia dah sponsor indirectly through Facebook, mainstream media. Now what they do? Now they straight away lend the hand giving to WHO. WHO sebagai organisasi kesihatan dunia akan decide apa tu maklumat betul dengan maklumat palsu as regard to pandemic yang dipanggil infodemic. So I was surprised. Wow, they have really learned their mistake and then they're improving through definition of infodemic. Penipu diminta menjaga penipu yang penipuan betul. Ini
bawah WHO CA plus under what do you call it article. Bacakan. But the use of term mention of infodemic. Mana infodemic is being decided by them. So siapa yang again dia punya skrip, contohlah ivermectin, very clear cut. We know that kita pun dah tahu berkaitan dengan isu ivermectin ni. Finally kita punya lawyer kat sini menang, walaupun KKM halang benda tu. Dan dia bagi tahu ivermectin tak boleh pakai. So that is a script by them. So kita tak boleh pakai. Dan kita tahu daripada world best scientist, world best doctor, ivermectin kalau boleh diguna pakai di peringkat awal protokol boleh menyelamatkan banyak nyawa. Semua the top world scientist, saya lupa nama dia, Corey or something like that. Dr. Pierre Corey. So mana sekarang ni, if they say you have to take, you take. Macam mana nak cakap, mana freedom kita? They set the trend, we follow. So macam lembus lah. So selain US, saya nak cerita sikit, selain daripada isu infodemic atau menyekat kebebasan bersuara, diskusi awam, satu lagi yang mereka gunakan ialah menggunakan sains tingkah laku. They call it nudging. Behavioral science. So they've been doing this. And then they've been trained. Our KKM sekarang ni buat kerja-kerja dosa ni, kerja jahat ni, kerja setan ni. So saya cukup pemanjat. Maknanya bahasa Melayunya nudging ni dah menyenggol lah, menyenggol. Maknanya pujuk secara halus. Jadi ini mereka gunakan. Sebab tu kita cukup bimbang, mereka buat semua cara. Dan dia tak ada limit. Tak ada limit, betul. Tak ada limit. Contohnya Rashid Buta. Yes. Rashid Buta. Apa ada problem? Bunuh je lah. So there's no limit. Jadi this is, saya tak tahu zaman Firaun ke. Infodemic ni, I recall yang kes bawa oleh the American frontliner doctor. Saya dah rujuk ke ni tahun 2020. I've been reading that. All yang benda yang di-mention oleh American frontliner doctor happen to be true today. Termasuklah infodemic. You know what? The US government is paying how much? Ada dia punya ni. I can show you. Bila kita tengok kepada Twitter files, kita tengok kita tengok kepada Twitter files dan kita tengok kepada semua I forgot the name. Tetapi bila kita tengok kepada Twitter files, kita tengok kepada all the court cases yang tengah berlangsung dekat US, semua the doctors are menang. Doktor from expert. Exactly, menang because mereka nampak clear cut doctors were silenced tentang isu ni. Dan bila kita akan timbul kerisauan ni, katakan mainstream narrative ni kalau dibawakan, and our penjawat awam, disebabkan mereka penjawat awam, and we have like 50,000 people, 60,000 people working in the civil service, kata kena ambil because sebab dia kena ambil gaji 1.2 million. Yes. So apa yang akan berlaku, narrative akan berulang. Mereka kata selamat tak selamat. Tapi kalau pergi ke mahkamah pun, saya tak tahu apa kandungan produk tu. This is always been happening everywhere, and they say they do not know. Sampai sekarang macam ada berita-berita yang keluar daripada US testimonials in the Senate showing that benda-benda yang bukan trace mRNA pun wujud dalam vaksin, and this they can justify this. So how did the WHO, all the top level people agree to all of this? Did they ada screening, ada audit dan sebagainya. Tetapi the big question yang public akan tanya juga, kalau kita assign, apa jadi? Kalau kita sign, apa pula? Tetap because benda ni konsensus, dia macam satu undian. You can go and vote for cap ayam, and then ada satu lagi boleh cap itik untuk election. Keputusan tu you kena hormat. So katakanlah all the sovereign country dekat world, mungkin 10% saja yang reject, and another 90% agreed, amendment will still go through. That is something. But at least, bagi saya kan, at least we have to actually have a say whether we agree or don't agree. We sebagai rakyat pun tak boleh dibiarkan tanpa dia bagi tahu what is the verdict. Adakah kita bersetuju dengan semua amendment ni? Sebab kalau kita suggest, kita bagi amendment yang paling banyak sekali, and terutama sekali for me paling risau is amendment article 1 definition. Kalau definition tukar, maksudnya taksiran tu tukar terus. You have to accept whatever they define. What is meant by pandemic related product? Means product that needed
for pandemic prevention, preparedness, response and recovery, which may include without limitation Yes, without diagnostic, therapeutic, medicine, vaccine Suka hati dia je. dan lain-lain lagi lah. So Tapi tu- kalaulah disease viral act ni masuk, so for sure you kena aku. Yeah, and Tuan Justus, I nak tanya something. Do you see that IHR ni sebenarnya akan evolve jadi satu trade act? Because actually kalau kita memperhalusi IHR tu, dia merangkumi banyak benda. Dari segi penjagaan maybe whether it's endemic, pandemic, pergerakan manusia, logistik, supply chain. Benda-benda tu perlu. Katakan kita ada satu wabak macam Ebola dekat in one of the West African countries. Okay. Kalau ada kelengkapan untuk negara-negara lain to crowdsource ataupun hantar bekalan perubatan apa-apa, benda tu bagi saya harus. We should help. Macam juga macam bencana malapetaka lain, everything macam gempa bumi dan sebagainya. We help. Other nation pun turun bagi bantuan. And tugas WHO untuk jadi coordinate. Kalau dari segi hanya untuk memperkasakan all of this is fine. Tapi bila kita lihat benda ni akan jadi macam, kalau you tak cooperate, kita akan datang tutup kilang dekat Klang yang jual, yang buat sarung tangan, kita akan ambil semua sarung tangan untuk you. Saya sebenarnya siapa yang pro WHO tu, tujuan dia kalau kita tengok dari ringkasnya baik. Maknanya tujuannya untuk tingkatkan pematuhan kepada obligasi kepada IHR atau pindaan, supaya kita boleh mengelakkan kepentingan negara-negara yang tak faham benda ni, supaya kita ada satu tindak balas yang efektif dalam menangani darurat penyakit berjangkit kalau betul ada penyakit. Tapi apa yang kita concern hari ini bukan pasal itu. Sebab pertama ialah terlalu banyak kuasa yang berlebihan. Itu dia. That is the point. Dan kuasa monopoli ni. Dia kena ubah. Dia tak boleh lagi. Sebenarnya kita tak boleh membenarkan ini berterusan. Betul. Mana bagi seorang kuasa doesn't make sense. Jadi dia mungkinlah kena ada World Health Council ke benda yang boleh create question. Contohnya WHO decide dia nobody can. Jadi somebody hold WHO, maknanya dia control the world lah. So this concept has got to be revisited. WHO is heavily funded by private organizations. Then habis lah. So adakah benda-benda macam ni? See, example, you mentioned this. Heavily funded by private organisation. Can that stop? That must stop. Can it be funded only by government? But you It cannot must be. say that tak cukup funding. Yeah, Sebab tu something private got- sector akan datang bagi funding. Something got to be done. But we are looking at the concept. Macam boleh The lah. concept is wrong. Macam boleh lah. Kalau toket bagi you tiap-tiap bulan, Habis. cakap tak? Nah, Tak. betul. Toket buka kedai sebelah pun, Boleh. jalan. Betul Tak lagi, masalah. You tengok what happened today. Jadi kita So kena faham. benda yang sama lah. Tapi hanya benda ni dijalankan secara global lah. Iyalah, Cuma global. global. Dan dia berkuasa di atas segala-galanya. So lagi satu lagi yang besar, pasal apa beri kuasa kepada mereka di tangan segelintir orang yang tak ada mandat popular, tak ada check and balance. Habis, Dan lebih besar lagi apa? Dalam pindaan itu tak ada kuasa check and balance against WHO itu sendiri. Jadi tak kalau boleh check balance dia. kalau mereka buat keputusan yang salah katakan. Which they did. Ya, which they did earlier. And now kalau again dia buat lagi salah. Macam mana kita nak check balance dia punya ni? Tak ada mekanisme itu langsung. Ini yang kita cukup worry. Selain daripada kita worry bahawa pembelian vaksin ni akan dikankan oleh dipanggil non-actor state. Maknanya kumpulan big pharmacy ni yang akan beli, protect by NDA, non-disclosure agreement, dan supply kat benda ni. Dan kita pula kerajaan rakyat kita beli lagi sekali benda ni. Taxpayer punya money. So I'm really concerned pasal ini really serious problem. Tak ada check and balance, tak ada kuasa yang boleh semak balik kalau salahnya WHO. Dia boleh buat apa ni pandemik ni, it will be apa tau, sampai bila-bila, non-stop button. Takkan kan, just decide saja, tak tahu bila nak diberhentikan. Dia macam ni lah. Dia kena pastikan macam perang tu berterusan dalam pelbagai jenis bentuk. That is seem to be like the Dan saya lagi terperanjat lagi, 2 minggu lepas saya dengar siapa yang hantar, I think maybe Dr. Roland tu siapa yang hantar tentang dong bincang tentang perkara pandemik ni, pindaan ni di Parlimen European, Parlimen Europe di France. Ada 5 lawyer bincang pada masa tu. Ada satu lawyer tu yang menarik pada saya. Dia seorang profesor. Dia bincang tentang One Health approach ni. Dia kata
Bukan saja dia bimbang tentang pandemik ni akan pandemik kesihatan dan pandemik klimat, tetapi akan juga ke arah untuk perang nuclear crisis. So this is a very big concern for me. Yes. And even bila definisi pandemik itu akan ditukar kepada pada environmental punya krisis, katakan cuba bayangkan kalau jerubu tu meningkat di Kuala Lumpur, Dia boleh declare. They can declare. Dia boleh declare. And We are talking about amendment under Article 2 IHR 2005. Saya baca amendment ni kan. The purpose, scope of this regulation. Tajuk dia scope and purpose. To prevent, protect against, prepare and control, provide a public health response of the international spread of disease, including through health system readiness and resilience in ways that commensurate with and restricted. Dulu, dia put the word there, to public health risk. Only to public health risk. Sekarang, wabi-wabi, dia dah bagi tahu dia tak restricted pada public health risk dah. All risk with potential. All risk with potential. Bukalah kamu tu, tengok. With potential apa maksud dia? To impact public health. Mananya 360 degree. You faham that this is very, very serious. Nah, ini kuasa dia. Potential, all risk with a potential public health. Benda ni yang kita bimbang ni, banjir, bencana, tanah runtuh, dia boleh declare whatever. Pasal semua ni ada potential impact kepada public health. Very straight. Straight punya ni. Takkah tuan-tuan bimbang? Artikel 3 saya baca lagi teruk prinsip dia. Implementation of regulation shall be with full respect to the dignity, human right and fundamental freedom of person. Dia dah delete semua ni, dignity, human right and fundamental freedom. Tapi sekarang kena based on principle of equity, inclusivity and coherence in accordance with the common but differential responsibility. Pernah dengar perkataan ni? Equity, inclusivity. Ni perkataan dari forum. Dah SDG punya perkataan lah ni. So, do you think that this apa ni kita worth untuk kita adopt benda ni, kita mansuhkan perkataan you setuju semua, kalau you tak bincang, kalau you tak reject, mansuh perkataan full respect, you have no human right, you have no dignity, you have no freedom. That is going to happen. Stated dia. Nak lagi banyak lagi artikel tapi cukup lah kot. Tapi Tuan Asri lagi sekali, what is our option? We got no option. You or die lah. Tu je. You buat. Dia macam tamat zaman Firaun lah ni. Dah, saya cerita zaman perang lagi saya syok. You buat no hari dia declare we are God already. Itulah. Tengoklah tuan-tuan, yang hormat ustaz-ustaz, mufti-mufti, dia declare we are God. Dapat dia kata No freedom, no free will. dia tak payah Tuhan dah kata dia, because dulu Ini dia zaman kata Firaun bos. orang dulu takut. Jadi Jari-jari, ustaz-ustaz. betul. Yang buat tak betul takut. Sekarang ni kita boleh buat hujan, boleh buat apa segala kata dia. Tapi again, like that, what is our option? Saya nak benda ni sebagai rakyat yang cinta negara, cinta kelautan negara, benda ni dibincang di parlimen. Betul tak betul apa kita cakap ni? Apa kesan dia, apa impact dia? Kalau you tak buat, gaji tu kita tak halal lah. Tu je lah. Tuan Jeffries, Yeah. what is our option? I mean, we have discussed this many times about the option, and kita sekarang ni kalau di Malaysia ni tinggal antara pemerintah dengan rakyat. Kuasa negara dah tak ada lagi. Rakyat pun saya tak tahulah. Kalau nak kata ada rakyat pun dah jadi rakyat zombie dah. Jadi Islam pun dah tak ikut syariat. Kita dah berlaku dah sebelum ni. Semayang pakai tutup muka dengan jarak sosial. Jadi kita dah langgar even apa yang Islam kata dalam Quran. Bahawa dia kata apa? You don't cover the truth with falsehood and don't hidden the truth when you know. Dalam surah Hujarat, you kena tabayun, kena siasat. Kita gagal dua fungsi ni. Sebab tu saya cukup bimbang kan, kalau kita benarkan dan kepalsuan ni tutup kebenaran dan kita tahu kebenaran kita tutup. Saya nampak memang kita dah bengong lah. Dah tahap gaban lah kita hari ni. Tetapi bila kita tanya kepada rakyat ataupun tanya kepada doctors and everything kan, oh, we have no choice. Kita terpaksa kerja, kita terpaksa ikut arahan. So, manusia ni bila cerita pasal subjek kebenaran ni, they don't want to suffer. They just want an easy way out. Dapat rasuah, ambil. Dapat ni, dapat gaji, ambil. Tapi benda tu nampak terang-terang benda tu salah.
they will still pursue it because it's easy. It's easy to do it. Tapi satu benda yang I'm seeing it in a very different dynamics kan. I never shared this tapi ni mungkin the first time. And I tengah baca benda ni and I see from the formation of United Nations. Kita faham dengan ada IMF, World Bank and everything. Kita already telah memisahkan dunia ni kepada developing world dengan modern world. Kita anggap barat ni kira modern. Kita lah negara-negara membangun. Adakah kita tak membangun lagi kalau kita tengok Kuala Lumpur ni? Satu. Why do we actually put ourselves and say like, no, we are mediocre kepada mereka? Itu satu benda. Disebabkan mereka boleh berjajah kita dalam bentuk-bentuk lain. Tetapi penjajahan ni sangat-sangat halus because remember the days macam Toki kata, in the 60s, 70s ada fokus tentang birth rate. It's a form of population management. Tak nak control lah, population management lah. Okay. Then comes we look at situations in the 80s. There was a push towards vaccination and everything. Budak-budak kecil and everything, we need to push for vaccination. Ada juga isu tentang reducing birth mortality. Maksudnya satu negara membangun, inilah kriteria you. Kena ada reduce birth mortality. Maksudnya kematian masa lahir tu sangat-sangat kurang. Vaksin punya reach high. Population is well managed, graph dia meningkat because kita nak look at this. So bila kita lihat kepada satu kerajaan, katakan kalau saya lah menteri, I have to look at all of that. I have to look at all of that. Being honest, it's like okay, I need to be a country macam Malaysia relevant kepada the global game, and I don't want to look like Cuba. Yeah. Oh. We don't want the country to look like that. Totally isolated from the world. Yeah. And kita akan nampak jahat juga. But this is what we see. But this is what Yeah. we also situation macam kita sacrifice lantaklah atas ni terpaksa kita terpaksa tutup mata tetapi ada some to get that. Ada some thoughts yang mengatakan why not if we are sanctioned, biarlah kita buat apa yang boleh, tak payah kita nak ikut the judgement. Apa sekarang ni It's too risky. Okay, yeah, risky, but against what? Okay, sekarang ni kalau kita kata measure, because we want to comply, we want to be part of the world community. But if there's a lie, there's a lot of cheating and whatever, why should we comply? Because at the moment, kalau tanya, what is success? Who measures success? Is success having salary, having family, what is the evaluation of success? Where is the yardstick? There's no yardstick. Saya nak celah sikit pasal perkara ni. Lee Kuan Yew dalam buku dia, saya dah lupa apa nama buku dia. Sebelum dia meninggal, dia kata, I have done everything to my country, only I got one real problem. Problem dia ialah kadar fertility. You see, fertility rate ni very important. Sebab manusia yang baru lahir, baby, sampai umur 18 tahun, dia perlu diberi makan. Dia diberi perlindungan, rumah dan sebagainya. Umur 50 sekarang ni, umur 60 dah pencen. Juga dia perlu diberi makanan, perlu diberi protection. Jadi yang paling penting ialah anak muda daripada umur 18 sampai umur 50 perlu bekerja untuk menjaga komponen yang umur 18 tahun ke bawah dengan orang tua. Sandwich lah. So fertility rate ni is a real problem. Today in Malaysia, ikut United Nations, fertility rate yang patut baik ialah actually 2.1. Maknanya kalau kahwin mesti ada 3 anak. At one point di Malaysia, fertility rate yang paling tinggi ialah cuma orang Melayu. Orang Cina, India dah habis. Yes. Tetapi last year, I check the record, fertility orang Melayu pun dah below 2.1. Okay, one of the reason why fertility rate jadi problem sebenarnya ialah masalah riba. You see, the great capitalism ni ialah berkait dengan pandemik. Sebab kita dah lama mengikut sistem ekonomi, monetary activity lending based dengan riba. God willing, benda ni tak lepas. Some countries, terutama sekali macam negara-negara Afrika, kita boleh dapat dokumen-dokumen daripada dia punya high table tu, tak ada masalah. Because bukan semua negara punya Kementerian Kesihatan sehaluan. Yeah. They also have advisors and everything, and we have access to the global council of all of these things. We can see what's happening in the room, even though you come back and tak cakap apa-apa. Tapi
Ada tak you rasa, Tun Juflis, that they will try another way? They will Of go course. to the trade organisation pula, They will go non-stop. cari cara lain pula. Kalau you baca pindaan tu, salah satunya yang bawah sekali punya clause ialah berkaitan dengan trade. They are protecting dia punya patent right. Yes. You see, you see. So they already covered everything. You see? Banyak benda dia dah buat. Dulu kita protes pasal benda ni. Kan? But they also they include this dalam pindaan ni to ensure whatever they produce, they are be protected. This supranational company are be protected. So that's why I'm really concerned. That's why kita sekarang ni, I nampak kita sekarang ni dah masuk dalam ambang perang dunia hari ni. Yang mana musuh kita ialah kita sendiri. Kerana kita tak tahu yang kita pun tak tahu hari ni. So ini yang kita cukup bimbang hari ini, dan mereka gunakan undang-undang peraturan yang zalim hari ini. Menggunakan pindaan, menggunakan polisi kesihatan yang palsu, gunakan sistem ekonomi yang riba atau usuri, dan juga tanpa ada rasa perikemanusiaan apa yang mereka buat hari ini. Kalau kita tengok masa pandemik hari itu, kadar orang bunuh diri 3 kes satu hari. Kalau kita tengok mortality rate after 2 vaccine being accepted, the whole world termasuk kita dah tinggi dah compared to 10 years ago before 2021. So bila kita tengok ini apa yang mereka buat ni, data ni dah depan mata kita. Actually satu benda yang I rasa kita tak boleh lalai is dalam tahun 2021 and 2022, the mortality rate globally has increased, and actually that is a pandemic. But it's an unknown pandemic, an unseen pandemic, because they tak nak discuss. Betul. Silent pandemic. Silent pandemic. Silent pandemic. Malaysia is 34%. Yeah. So Mortality rate. one more question on the round table lah. Ni bukan high table lah, round table je. Okay. Where do we go from here? What is the next thing? Kita kurang daripada 2 bulan. The clock is ticking on us. Where do we go? Kita dah bising dah. Toki dah bising, Tun Juflis dah bising, Tak Datuk cukup Asri dah bising. bising. Tak cukup bising. Cukup bising. I think maybe we need to really go back there, go out there to get everybody to realise. It's not easy, but I mean we just human. Siapa nak dengar tak nak terpulang. But we need to do our part lah to get everybody to come. Okay, what are our weapons? The viral things, the boycott. These are few things that we can do, to get the message across. Tetapi rata-rata kalau kita lihat on the media, on the social media, the public dah mula aware of a lot of things. Mereka dah mula sedar that something is not right. Tetapi kita juga salah bila kita bagi kuasa kepada dalam waktu mengundi. The questions are not answered. They take the vote and then they pakat on the vote, and then they form alliance and dan sebagainya. Tapi soalan-soalan rakyat macam ni, sometimes kita gusar capacity kat dalam parlimen untuk bincang benda ni, ataupun tanya we can make noise on the road. Kadang-kadang dia macam lesu je. Yalah, tapi I think we have got to be serious. Maybe kita ni akan bertindak jika kita ditekan. Sebelum ni tak nampak ditekan, tak perasan ditekan. Tapi assuming kan. Dia dah kena sucut lagi, bukan tekan lagi. Yalah, tapi dia terima pasal dia tidak merasakan tekanan itu terlalu kuat. Dia cucuk je. Effect is not there. Cucuk mati dan nampak lah. Tapi the point is, ini yang saya nampak. Kalau kita boleh pakat orang-orang yang hendak, kepada yang hendak, let's do something, let's deliver. Sini contohnya lah ya. Kalau di US, dia orang baling kek boleh. Bill Gates pun biasa kena baling kek. Jadi kita mungkin memerlukan tindakan lah. Baling kek ke, telur busuk ke, whatever. As a politician, if they are no good, buang kat dalam tong sampah ke, something like that. Ya, pendekatan kita kepada pemerintah kita dah cuba buat kepada Yang Terang-Agong. InsyaAllah, alhamdulillah, kita harap Majlis Raya pun akan bincang polisi awam ni berdasarkan pada artikel 32 ni. Kita juga dah hantar, PPPN dah hantar pada open letter pada kerajaan Anwar Ibrahim hari ni. Kita minta dia
cubalah cari jalan untuk selesaikan perkara ni. Parlimen sekarang tengah nak sitting minggu depan, so kita minta lah kalau kita pun cari jalan untuk hantar lagi perkara ni pada Parlimen. Dr. Asri, what do you got to say? Wrap up. By year 2030, you pun dah bagi tahu we will reach our destination. We will reach our destination by year 2030. Dan dalam tu ada jabatan LGBT, population semua kan. Dan saya paling risau ni berkaitan takut anak cucu ni. Anak cucu pondok-pondok kita. Saya takut Islam tak wujud je. Bila dia declare God, you kena faham apa maksud dia. Bukan main-main punya orang tu. Right hand man of you si Kaswak. Right hand man of Kaswak. Jadi fahamkan cucu apa ni. Itulah Kaswak. Dia bagi tahu you own nothing but you'll be happy by year 2030. Terjemah tu, itu maksud dia komunis. Tak. Dan apa lagi dia bagi tahu ni? Dia bagi tahu ni, United by year 2030, World Economic Forum dia bagi tahu 500 vaksin akan dicucuk pada semua orang. You want this to happen? You let it be. Kalau free mereka beratur. Beratur. Tapi again, just a bit to focus question. What are you expecting? What is going to happen next? I'm expecting we'll be following. Saya pun dah ikut 3 tahun lepas what kita punya ahli-ahli parlimen yang kita pilih dalam undi ni, sedar tak benda ni, kita dah bagi sedar dah pun. If you tak discuss benda ni, then we know who you are. Dan saya tak silap bila Kaswak bagi tahu, you know what, yang global leader like Trudeau, Prime Minister of Canada, more than half of ahli parlimen are with them. I hope you are not with them, because we are talking about agama. Nombor 1 agama lillahi ta'ala. Saya cukup risau. So do something please. Pass parti politik. LGBT is coming slowly in the system. Okay. Thank you, Dr. Asri. Okay. So, nampak memang topik perbincangan hari ni memang betul-betul padas, betul-betul kau. Tetapi apa-apa pun dari segi aspek kesihatan, we still have to cover benda-benda ni. Kita tak boleh neglect di mana tak ada ruang untuk dituturkan isu-isu seperti ni. Tak ada forum yang telah dibawakan. Dan kita lihat juga kebanyakan doctors ataupun orang-orang kesihatan langsung tak mempertimbangkan ataupun memperhalusi or just understand what is the global drama going on. Kita tak boleh duduk jaga kampung ataupun jaga taman kita punya klinik lagi. We have to actually wake up to the global needs. We have to stand up kepada benda ni. Sekali silap tak apa, kalau 2 kali silap, this is going to be much more serious dalam waktu yang akan datang. Tetapi saya berharap this event membuka satu wacana kepada mereka di luar sana to understand what is going on. Time is running out on us. Kita masih belum terlambat. Kita mengharapkan pemimpin untuk membuat satu keputusan. At least kita sebulat separa tahu sama ada mereka bersetuju ataupun mereka perlu memperhalusi lagi ataupun mereka reject outright. Dan apa-apa pun, sekian saja untuk episod kali ini. Saya berharap episod ini membawa manfaat, dan apa-apa pun kita lesung dulu kau-kau. Saya pun. Saya 3 kali je. Macam istana Palugong lah. 1, 2, 3. Buka dah bincang minda anda.